الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu sekali lagi kita pada malam ini untuk meneruskan tadabbur dengan soalan. Pendekatan tadabbur yang pelbagai, namun dalam sesi kita pada Selasa malam ini adalah dengan kaedah bertanya soalan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi insya-Allah malam ini kita akan sambung penghujung halaman 27 dan kita akan masuk juga sampai halaman 28. Jadi mari kita baca terlebih dahulu insya-Allah. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Kamu diwajibkan
apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, iaitu menurut peraturan agama, sebagai suatu kewajipan ke atas orang-orang yang bertakwa. Ini masuk pula pada bab harta, di mana adanya hukum wasiat yang perlu diuruskan dengan baik, dan kemudian sesiapa yang mengubah mana-mana wasiat sesudah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosa hanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dia dengar wasiat, dia pergi ubah. Kalau setakat wasiat 2-3 ringgit tak apalah. Kan dia dengar wasiat tu nak kena bagi dekat adik bongsu 2 juta. Bahagian dia 200,000 je. Tak boleh lah. Nampak macam jauh sangat tu. Contohnya lah. Baik. Tapi bab wasiat tu panjang lah. Kita tak bincangkan tentang hukum hakam tentang bab wasiat pada malam ini. Dan seterusnya, tetapi sesiapa yang mengetahui bahawa orang yang berwasiat itu tidak adil atau melakukan dosa dalam wasiatnya, lalu ia mendamaikan antara mereka, iaitu waris-waris, dengan membetulkan wasiat itu menurut aturan agama, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Kendati pun ada kesilapan, tapi sentiasa kita membaca di dalam Al-Quran itu adanya ruang untuk bertaubat. Dan kemudian pada ayat 183 masuk pula seruan kepada orang-orang yang beriman. Kalau sebelum ini keadilan menjaga nyawa, dan di sini adalah siam terkait dengan puasa. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Secara ringkas, kita dapat memahami bahawa kutiba bukan kataballahu alaikum. Nak berikan gambaran bahawa siapa sahaja yang mengambil cakna tentang puasa, maka agama apapun, fahaman apapun, dia akan dapat manfaat daripada kalau kita berpuasa kerana Allah itu satu ibadah. Bagi mereka yang buat kerana kesihatan dan sebagainya, masih lagi ada manfaat. Tapi di hujung, bagi orang yang berpuasa, itu natijahnya adalah supaya kamu bertakwa. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu, maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah itu lebih dari yang ditentukan, maka itu adalah sesuatu kebaikan baginya, dan walaupun demikian berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui. Ini bagi orang yang tak boleh nak puasa. Maka ada keringanan, namun ditutup dengan sekiranya kamu mampu, maka berpuasalah. Dan kemudian pada ayat 185 disebutkan tentang kemuliaan 12 bulan yang ada itu. Salah satu daripada bulan yang ada itu adalah bulan Ramadan. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan, kalau kita mengambil pelajaran daripada kisah adik-beradik Nabi Yusuf, yang seorang dapat menghilangkan kegusaran yang lain, adik-beradik yang lain, maka Ramadan adalah satu bulan yang sekiranya diberikan perhatian, maka ia menghilangkan kegusaran pada bulan-bulan yang lain. Dalam arti kata, orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa, rugilah ketika mana sampai bulan Ramadan masih lagi tidak mahu keluar daripada maksiat dan juga dosa itu, kerana ada ruang dan peluang keampunan yang sangat besar daripada Allah pada bulan Ramadan. Dan Ramadan itu juga Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran, bulan yang padanya diturunkan
Al-Quran bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa iaitu sebulan Ramadan. Dan ini lebih spesifik tentang puasa Ramadan. Iaitu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Ini natijah besar daripada puasa Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya dengan kamu berpuasa itu semakin kamu mampu untuk membesarkan Allah dan semakin kamu mampu untuk menjadi hamba yang bersyukur. Kerana banyak soalan yang kalau kita mahu tanya tentang puasa itu apa hikmah dan sebagainya. Saya mohon maaf ya tuan-tuan kalau suara agak perlahan. Kondisi yang tidak berapa sihat, tapi insya-Allah kita teruskan. Allahumma salli ala Muhammad. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku iaitu Allah sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Nanti kalau kita telusuri ayat-ayat ini sampai ayat 186, tiba-tiba masuk perihal doa. Walaupun ayat selepasnya itu nanti merujuk kepada perihal puasa kembali. Tentang dihalalkan bagi kamu pada malam hari berpuasa, ibadah malam hari puasa, betul bercampur dengan isteri-isteri kamu. Tetapi sebelum itu ada masuk perihal tentang doa. Maka haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita memahami secara ringkas. Allahumma salli ala Muhammad. Dan sekarang kita lanjutkan dengan beberapa persoalan, insya-Allah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama pada halaman 27 iaitu faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah innallaha sami'un alim. Barang siapa yang mengubah wasiat setelah mendengarnya. Maaf, soalan. Pemilihan dalam pemerhati wasiat merupakan perkara penting dalam bab wasiat. Jelaskan maksud ayat ini. Maka ini sangat penting. Tentang pemerhati wasiat. Dan jangan sewenang-wenangnya merubah. Dan kerana apa? Barang siapa yang mengubah wasiat setelah dia mendengarnya, menambah apa yang tiada ataupun mengurangkan apa yang ada dalam wasiat tersebut, sesungguhnya dia telah tergolong dalam golongan yang menyembunyikan sesuatu yang asal. Maka kesan bagi orang yang merubah itu adalah dosa. Ini hukumnya. Ibnu Abbas dan juga beberapa ulama yang lain mengatakan bahawa pahala si mati itu ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana si mati dia sudah menetapkan wasiatnya, maka pahalanya itu ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dosanya itu adalah ditanggung oleh orang yang mengubah wasiat tersebut. Maka itu tidak ada kaitan dengan si mati yang telah menetapkan wasiatnya dengan wasiat-wasiat yang tertentu. Sebab itu dalam hal wasiat
itu nanti perlu kepada orang yang arif, orang yang adil. Baik. Dan kemudiannya kita lihat pada uh, ayat yang terdapat pada halaman 28, antaranya tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah ditetapkan ke atas orang-orang sebelum daripada kamu, dan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan dalam syariatnya ada hikmah dan juga rahmah. Maka jelaskan makna berdasarkan ayat ini tentang hikmah dan juga rahmah. Yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang sebelum kamu. Dan firman Allah selepasnya, beberapa hari yang dihitung. Diberikan kemudahan kepada orang muslimin dan terdapat hikmah yang cantik di dalamnya. Maka ada hikmah dan juga rahmah pada ayat ini. Kalau kita lihat bahawa adanya ketetapan untuk berpuasa, dan sudah pasti kita mengetahui puasa adalah suatu ibadah yang sekiranya dilaksanakan pada bulan selain daripada bulan Ramadan, misalnya, ia bukanlah satu perkara yang mudah. Tetapi bagi orang yang mengharapkan syurga Ar-Rayyan misalnya, maka pada puasa itu, walaupun perlu kepada menahan diri, tetapi di sana ada rahmah yang cukup besar. Dan kemudian Allahumma salli ala Muhammad, ayyaman ma'dudat, di situ menjelaskan tentang hikmah adanya bilangan-bilangan hari, supaya kita tidak rasa terbeban. Baik. Kemudiannya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apakah khabar yang memberi faedah kepada kita mengenai puasa yang difardukan kepada umat sebelum kita? Kita tahu bahawa kutiba alaikumusiyam, okeylah. Tapi apakah efeknya apabila kita mengetahui bahawa ia juga adalah suatu perkara yang telah ditetapkan terhadap orang-orang sebelum daripada kita? Maka As-Sa'di menyebutkan hal ini kerana setiap perkara yang disyariatkan dan diperintahkan mempunyai kepentingan tersendiri untuk makhluk setiap zaman. Orang yang terdahulu ada kepentingan yang tersendiri, begitulah pada zaman ini ada kepentingan yang tersendiri. Oleh itu digalakkan bagi setiap umat untuk rajin dalam menyempurnakan tugasan. Orang dahulu mereka sudah melaksanakan tugasan mereka dengan baik. Maka kalau kita melihat ada kebaikan yang dilakukan oleh umat yang terdahulu, maka ada kebaikan yang kita juga nak lakukan bersama-sama pada zaman kita. Dan maka kita lakukan itu dengan semangat berlumba-lumba dalam melaksanakan kebaikan ataupun menyempurnakan tugasan. Selain itu juga haruslah bersegera dalam menyelesaikan tugasan dan mencapai kualiti yang terbaik. Bukannya melakukan perkara yang berat yang akan menyusahkan dan menyulitkan diri. Ini hikmah apabila disebutkan orang yang terdahulu juga mereka berpuasa, maka kita juga nak memerhatikan apakah kebaikan terhadap orang yang terdahulu apabila mereka berpuasa, dan kita berlumba-lumba melakukan kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad. Masih lagi pada ayat yang sama. Baik. La'allakum tattaqun.
dengan harapan agar kamu bertakwa. Ini dalam 7 kaedah kita pernah bincangkan tentang kaedah la'alla. Antara yang boleh diberikan perhatian selepas ini, haji hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau berjumpa dengan ayat la'alla, maka tengok apakah seruan sebelumnya dan apakah natijah daripada melaksanakan itu. Jadi supaya kita tahu yang kita lakukan itu ada natijah yang tertentu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ada banyak kan dalam Quran la'alla. Bagaimanakah ibadah puasa dapat membawa kepada ketakwaan? Macam mana puasa boleh membawa kepada takwa? Maksudnya mereka perlulah berhati-hati dengan dosa. Hal ini kerana puasa dapat mengekang hawa nafsu syahwat yang menjadi perkara utama dalam berlakunya maksiat. Puasa kita melemahkan nafsu syahwat kita. Dan kita tahu bahawa inilah yang menyebabkan kita mudah untuk melakukan maksiat. Sebab itulah ia hampir kepada takwa ataupun membawa kita kepada takwa. Atau dengan puasa juga dapat menahan hawa nafsu daripada terjadinya mungkar, kemungkaran dan kemaksiatan. Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita, wahai pemuda, bagi kamu yang mampu untuk bernikah, maka bernikahlah. Ini orang muda. Orang muda, jika ada kemampuan, maka bagi anak muda, jangan dilambat-lambatkan untuk bernikah. Ayyamma tada'u, minta maaf. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Karim, tak keluar. Tapi poin dia adalah siapa yang menyangka bahawa dengan berkahwin itu akan disempitkan rezeki, maka anjuran daripada Al-Quran berkahwinlah. Kahwin, bernikahlah. Namun dalam masa yang sama, sekiranya masih belum mampu. Jika belum mampu, maka berpuasalah. Kerana itulah penawar untuk menundukkan itulah solusi untuk menundukkan syahwat. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana di sini akan ada perihal syahwat. Baik. So itu mengapakah puasa itu diharapkan natijahnya membawa kepada takwa. Itu juga membawa kepada persoalan yang besar. Mengapakah antara perkara yang di-highlightkan tentang puasa ini adalah tentang bernikah. Kerana disitulah permulaan kepada menjaga kehormatan. Kita baca dalam surah An-Nur betapa pentingnya untuk menjaga kehormatan. Bahkan dalam surah Al-Mu'minun, kita perhatikan dalam 7 perkara yang ada pada 10 ayat awal surah Al-Mu'minun itu, tapi pada perihal menjaga kehormatan Allah highlightkan pada beberapa ayat pada ayat-ayat awal itu. Nak berikan gambaran tentang betapa pentingnya dalam membina generasi dan mengelakkan daripada kemudaratan yang besar adalah dengan menjaga hubungan, menjaga antara lelaki dan juga perempuan. Kemudiannya yang keempat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masih lagi pada ayat yang sama. Maka di sini bab puasa ni panjang kalau kita nak bahaskan, tapi tak apalah. Kita pergi kepada beberapa persoalan yang ada pada malam ini dan jelaskan kelebihan ibadah puasa berbanding dengan ibadah yang lain. Baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya. Melainkan puasa. Sesungguhnya amalan itu adalah untukku dan akulah yang akan memberi ganjarannya. Amalan-amalan yang lain adalah kembali kepada diri. Tetapi bagi puasa, puasa adalah untuk Allah dan Allah lah yang akan memberikan ganjaran. Dalam hadis ada menyebut bahawa ibadah puasa itu dikhususkan baginya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah-ibadah lain semuanya itu untuknya, Tuhan hamba. Dua perkara yang menerangkan bahawa puasa itu menunjukkan ibadah yang penting berbanding ibadah-ibadah yang lain. Apa dia? Yang pertama, sesungguhnya dengan berpuasa dapat menghalang daripada mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya, yang mana dalam ibadah-ibadah lain tidak dapat menghalang hawa nafsu dan syahwatnya melainkan ibadah salat. So ini, puasa dapat mengekang hawa nafsu dan juga syahwat. Sebab itulah ia diangkat melebihi daripada hal-hal yang lain. Yang keduanya, puasa itu adalah rahsia antara hamba dan juga Tuhannya dan tak dapat dizahirkan melainkan untuk. Bercakap tentang rahsia, disebutkan tentang bau mulut orang yang berpuasa adalah seperti bau haruman kasturi. Soalan, kenapakah puasa digambarkan tentang puasa itu ada kaitan dengan wangian kasturi? Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita sambil-sambil kita teruskan ini, boleh fikir-fikirkan juga, itu sebagai soalan tambahan. Nanti insya-Allah kalau tak ada jawapan di penutup nanti kita bagi jawapan lah. Tapi kalau ada jawapan itu lebih baik. Mengapakah puasa? Mengapakah puasa Allah ganjarkan dengan haruman kasturi? Itu juga ada kaitan dengan ar-rayyan. Ar-rayyan itu maksudnya puas. Sebab itu orang yang berpuasa dia menahan diri, maka orang yang mampu menahan diri maka dia akan beroleh kepuasan. Baik, jadi haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu soalan tambahan, tetapi kita nak pergi yang kedua ni, kenapakah ibadah puasa itu dikhususkan bagi Allah, adapun ibadah lain untuk hamba-Nya, kerana sesungguhnya puasa ialah rahsia antara hamba dan juga Tuhan-Nya. Tak ada siapa pun yang tahu kita ni puasa, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam perut kita, dan tidak dapat dizahirkan melainkan untuk Allah. Oleh itu ibadah puasa dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Adapun bagi ibadah lain yang zahir, berkemungkinan kita lakukan dalam keadaan riya, iaitu menunjuk. Maka ibadah puasa dijadikan ibadah khusus semata-mata kerana Allah daripada ibadah-ibadah yang lain. Orang yang berpuasa dia berpuasa itu kerana Allah. Maka sebab itulah orang yang berpuasa ibadahnya itu khusus hanya untuk Allah. Sebab tu kalau kita puasa kerana selain daripada Allah, misalnya berpuasa kerana nak menunjukkan yang kita ni buat ibadah, kita berpuasa kerana nak kurus cepat, bukanlah itu merupakan satu kesalahan, tetapi natijahnya pasti berbeza. Kerana kalau tidak dilakukan kerana Allah, puasa ni orang tak tahu pun. Jadi kalau kita lakukan kerana selain daripada Allah pun orang tak tahu. Rajinnya dia puasa, tapi rupanya dia puasa kerana selain daripada
Allah. Maka sebab itu orang yang berpuasa ni memang itu rahsia antara hamba dan juga Tuhan. Baik. Kemudian yang kelima, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Mengapakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakbir pada malam hari raya puasa? Why? Ini kan terkait dengan puasa Ramadan. Walitukabbirullaha walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kerana tidak sedikit orang yang apabila sampai kepada hari raya, mereka mula lupa diri. Sebab itulah terdapat rahsia yang besar dalam bertakbir pada hari raya puasa. Kerana pada hari raya adalah hari untuk bergembira dan juga berbahagia. Dan tabiat manusia ni apabila dia nak bergembira, dia akan ada tendensi untuk melampaui had. Dan ada tendensi untuk lalai. Dan kadang-kadang dia boleh ada tendensi untuk bersikap sambil lewa. Maka orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dan keesokannya mahu menyambut hari raya, sekalipun hari untuk bergembira, masih lagi diberi peringatan supaya jangan meraihkan kemenangan sehingga melampaui batasan. Dan kemudian yang keenam, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Apabila hamba-Ku berdoa, anni fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat. Baik. Soalan. Apakah beza antara doa orang mukmin dan juga doa orang kafir? Daripada sudut jawapan ataupun makbulnya doa. Kerana orang yang kufur kepada Allah, mereka berdoa tak? Mereka pun berdoa. Kalau mereka percaya kepada Tuhan selain daripada Allah, mereka minta kepada Tuhan selain daripada Allah itu. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan hamba-hamba. Dan Allah memakbulkan doa hamba yang berdoa. Sebab itu ketika mana diberikan petunjuk untuk berdoa, maka berdoalah. Dan jangan malas untuk berdoa. Selain itu juga ayat ini menerangkan bagaimana cara orang yang berdoa akan dimakbulkan oleh Allah. Macam mana cara untuk Allah makbulkan? Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-41, ini terhadap orang yang kafir. Maka Allah menghilangkan bahaya yang kerananya kamu berdoa kepada Allah. Dan jika Allah menghendaki, Allah boleh hilangkan bahaya itu. Kerana apa? Kamu tinggalkan sembahan-sembahan yang kamu sekutukan dengan Allah. Maka ini adalah satu pelajaran yang besar kepada kita bahawa semakin kita membina kedekatan hubungan dengan Allah, maka semakin, kalau dari sudut logiknya, semakin dimakbulkan doa. Dan dimakbulkan doa itu kita sudah berikan penerangan yang banyak, bahkan ustaz-ustaz yang lain sudah berikan penerangan yang banyak tentang makbulnya doa itu. Tidak semestinya apabila kita minta itu kita dapat itu, kerana Allah berikan dengan jalan yang pelbagai. Ada juga sebahagian daripada mereka berkata, bagi orang kafir secara jelasnya telah disebut dalam ayat itu, manakala bagi orang mukmin Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji yang pasti dalam ayat ini bahawa Allah akan memakbulkan doa mereka dan tidak akan menolak doa mereka. Ini bagi orang yang mukmin. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu, pasti aku akan makbulkan da'watad da'i iza da'i, permohonan hamba-Ku apabila mereka bermohon. Maka ini jaminan daripada Allah bagi orang yang beriman.
Itu seandainya sesuai dengan apa yang dia minta, dan permintaan mereka itu memberikan kebaikan kepada mereka, atau kepada perkara yang diminta itu menjauhkan daripada perkara yang buruk dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kafir juga berdoa, orang mukmin juga berdoa. Sebab tu doa itu senjata mukmin. Sebab tu jangan malas berdoa. Dan ini ayat yang memberi jaminan kepada orang yang beriman, doa mereka itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doalah. Dan yang terakhir, apakah hikmah di antara ayat-ayat puasa tiba-tiba adanya ayat tentang doa? Sekali lagi kita bercakap tentang puasa adalah situasi di mana seorang hamba itu dekat dengan penciptanya kerana kemampuan dirinya untuk menahan nafsunya, untuk menahan keinginan syahwat. Maka puasa itu ada kaitan dengan kedekatan hubungan seseorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu apabila seorang itu berpuasa, maka perbanyakkanlah berdoa ketika mana berpuasa. Jangan dibazirkan puasa kita itu berlalu tanpa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah kerana dialah Tuhan dan Allah suka kepada hamba-hambanya yang meminta. Baik, haji hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya fikir sehingga itu dahulu untuk malam ini. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Soalan yang terakhir tadi. Soalan yang kita dah bincangkan masa pertengahan tadi. Apa soalannya? Wangian kasturi. Ada beberapa pandangan daripada para ulama, tetapi salah satunya yang dibincangkan adalah orang yang berpuasa, hanya orang yang berpuasa sahaja yang diberikan mulut mereka itu dengan haruman kasturi, kerana Allah nak memberi tahu kepada hamba-hambanya yang lain. Pasal dekat dunia ni kita tak tahu orang tu berpuasa dan sejauh mana keikhlasan dia dalam berpuasa. Tetapi di akhirat nanti Allah nak bagi tahu kepada hamba-hamba yang lain, inilah hambaku yang mereka ni rajin berpuasa. Mereka ni berpuasa kerana aku. Maka Allah berikan mereka dengan bauan haruman itu hanya special diberikan kepada orang yang berpuasa. Jadi haji hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan sekali-sekala puasa. Ini adalah puasa yang konsisten dan mudah-mudahan kita juga termasuk dalam kalangan orang yang mampu untuk melaksanakan puasa itu sendiri, insya-Allah. Ya Karim, haji hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar itu dahulu. Tapi sebelum kita tamatkan, boleh tak kita tuliskan apakah satu pelajaran yang haji hajah dapat pada malam ini daripada ayat-ayat yang sudah kita bincangkan tadi. Jom kita tuliskan di ruangan chat sebelum kita tamatkan sesi malam ini. Apakah satu pelajaran? Dan harapnya setiap daripada kita mendapat pelajaran daripada sesi malam ini. Alhamdulillah, Haji Romi, doa adalah senjata mukmin. Sebab itu jangan kita ambil ringan terhadap doa. Terima kasih Haji Zul, doa amat penting. Haji Romi sekali lagi, jangan malas berdoa. Mintalah dengan Allah. Baik, Alhamdulillah. Bagaimanakah dengan yang lain? Hajah Tahara, istiqamah dalam setiap perkara yang dilakukan. Kena lakukan sebaik mungkin. Hajah Azmah, puasa dapat mengawal nafsu syahwat. Hajah Maryam, menahan nafsu. Hajah Azizan, sentiasa berdoa walau dalam apa juga keadaan. Kita senang ke susah ke, doa. Kadang-kadang kita ni yang susah je baru ingat nak doa. Yang senang kita lupa nak doa. Dah. Setiap masa doa lah.
berpuasa untuk kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Secara umumnya puasa adalah untuk meningkatkan takwa. Dan bagi puasa Ramadan itu adalah agar kita mampu membesarkan Allah sampai bila-bila dan kita mampu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Hajah Riana, puasa rahsia antara hamba dengan Tuhan. Hajah Izan, bau mulut orang berpuasa adalah seharum bau kasturi. Hajah Zakiah, berdoalah sentiasa setiap masa. Hajah Nur Hayati, berpuasa dekat dengan Allah dan ketika itu perbanyakkanlah doa. Hajah Izan, puasa adalah rahsia kita dengan Allah. Hajah Zaliha, undur diri. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang memberikan respon pada malam ini dan saya mohon untuk tamatkan sampai di sini dahulu untuk malam ini. Admin, boleh ke saya mohon untuk tamatkan dahulu? Boleh Ustaz. Baik. Jadi terima kasih kepada semua. Saya serahkan kembali kepada admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami semua berharap doakan yang Ustaz cepat sembuh. Semoga Ustaz sembuh. insya-Allah